Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masuk. Kita masih lagi menunggu lagi seorang, iaitu Afiq Fitri. Orang lama ke tu? Orang lama EMP. Kalau Kaisyah. Fadil keluar. Wah, jangan baju Fadil. Aduh, bau letak gambar bunga terus keluar. Wah, baju ni. Tak ada. Tu lah, kita kena mendoakanlah keluarga Hamzah sebab untuk pengetahuan sini dekat Kaisyah kan. Untuk Kaisyah, salah seorang katanya ahli keluarga Hamzah tu mengalami bukannya COVID tapi mengalami masalah lain yang agak kronik jugalah. Dia sampai kena ulang alik. Ni dia tak personally kita tahu lah, anda tengok dia punya status. So kita kena doakan dah bagi keluarga dia baik-baik di situ. Okay, baik. Okay, tadi tak buka majlis lagi kan? So kita buka majlis kita dulu dengan Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maghrib dekat Sabah apa? 6 suku. 6.15. Okey, kita ada kurang sejam masih biasa. Sebab dekat sini kan nak buat awal sebab Sabah sana pukul 3.30 tu dah asal kan. Tapi okey juga 3.30 atau pukul 4 tu start. Ada setengah jam tu rehat jam pun okey juga, tapi kan solat ni soalan. So tak apalah pukul 5 kan. Tak nak salah. Sebab ke puasa Kaisyah? Ke puasa? Tak tahu puasa Jumaat. Okay, Fadil boleh buka majlis. Nah okey tak? Sebab Ana pun nak hujan ni, so kemungkinan lain pun biasa lah. Kedah sekarang ni musim nak hujan, musim menuai akan menuai. Tanam, salah menuai tu. Apa khabar orang Selangor? Selangor ni bahaya kes semakin tinggi. Nombor 1. Nombor 1. Dia confident nombor 1 start Sam. Itu. Auto for flat. Okay. Okay, baik. Okay. Ada tak ada tanya lebih sebab pertama-tamanya Ana minta maaf sebab agak walaupun Ana buat survey awal kan, awal minggu, tapi sebabkan oleh kerja-kerja lain macam FYP. Yang ni sekarang tak tidur lagi sebab ada FYP tu yang mata sebenarnya kalau tengok ni bengkak kan. Dan tapi okey lah, kita gagalkan sikit. Tiba-tiba nak habis cuti lah. Kerja juga. Baik, tadi tiba-tiba lecturer minta untuk bentang kan. Agak seram. So kena jaga juga lah. So agak lambat agak lah untuk petang ni terus. Semalam tanya hari ni buat. So minta maaf lah dari situ lah. Dari segi sebab sekarang ni Fa'an agak menyepi ada seorang lagi nakil Fa'an, tapi senyap sepi. So hilang. Tadi boleh tekan. Ni tadi Afiq nak masuk tapi hilang terus. Okay, masuk. Ya, selamat datang Afiq. Lama tak nampak Afiq. Sorry, tadi tengah makan. Tak perasan pula. Awal sahur. Salah. Awal buka puasa. Buka. Baru raya hari ni. Wah, Sekejap tengok DP lah. Sekejap Okay. Tak start lagi kan? Ke dah? Dah buka majlis lah, tapi majlis saya sembang jap. Sekejap. Okay. So, semua okey kan? Alhamdulillah. Ke ada keluarga yang terkena COVID ke? Tak ada. Kaisyah tak ada. Kalau Fadil Selangor ni bahaya ni. Alhamdulillah terselamat lagi. Alhamdulillah. Tu lah, ramai juga kawan-kawan dalam PMH ataupun rakan-rakan PESI dekat PMH tu. Ada keluarga dia ramai yang positif.
Sebab ada yang kat Kelang, ada yang menetap situ tak balik kampus kan. So agak mengecewakan, membimbangkan. Ayat tu salah. Okay, baik. Ta'aruf ana tak fikir dengan item. So kita bincang-bincang sini, kita sembang sini dia kira ta'aruf kan. So tak perlulah item yang spesifik. Sebab ni pun kita fokuskan. Anda kadang nak buat 2 tajuk. So kalau sempat 2 tajuk, kita buat 2 tajuk. Kalau tak sempat, kita buat 1 tajuk je. Okay, baik. Untuk mengatur Afiq, penyumpaan yang lepas kita dah ulang kaji ataupun ulang kembali untuk Aisyah first time lah, tentang halaqah dan juga apa itu ukuh. Tak apa. So untuk kali ni kita masuk tajuk Islam sebagai cara ad-din. Sekejap kita bentangkan slide. Masa lecturer kan, mantap lah. Anda rasa dah boleh tukar jadi professional lecturer. Okay, nampak ke? Okay, mantap. Sebenarnya sekali lagi minta maaf sebab anda pakai Linux. So ni WPS tau. WPS ni agak mengarut sikit dia punya format. Okay lagi nampak ni. Hilang terus dia punya format. Tak nampak benda. Tapi tak apa, anda cuba bacakan nanti sikit. Nanti tak apa. Sebab ni phone Ana, phone yang Ana install untuk apa? Photoshop. Tapi tiba-tiba masuk dalam ni. Ceramuk pun. Tak apa, baikkanlah. Susah baca baik. Tak apa. Okay, baik. Ini bentang kan? Ni bentang. Macam gini. Mantap lah. Okay, baik. Okay. Macam mana nak tengok dalam ni? Sini. Susah. Macam tu. Okay, baik. Ada first time present pakai WPS macam ni punya gaya dia. Okay, baik. Okay, Islam sebagai cara hidup. Ini saya semua dah SEM 3 kan. So SEM 3 CTU Part 1 lah selalunya. CTU Part 1 bincangkan tentang CTU tentang ni. So kita gunakan cara simple sebab maksudnya kalau semua dapat A CTU tu insyaAllah dah dapat lah kali ni kan. InsyaAllah. Okay, baik. Islam sebagai cara hidup, Muslim 24 hours. Ini kita nak. Muslim 24 hours. Bukannya, tapi tu lah. Tapi kita dah tujuan kita ukuh ni ataupun tujuan harakah ni untuk kita menaikkan balik iman kita, terutama PKP kan. Kita seorang-seorang kat rumah, kita menjadi seekor kambing di dalam kawanan serigala. Agak membahayalah untuk keimanan kita insyaAllah. So nak yang tanya kenapa ada bendera Taiwan sini, tapi anda tak tahu. Maybe sebab semalam Malaysia kalah kot. 3. Tak ada. So sana nak ke situ. Macam tu. Okay. Okay, ini petikan ayat surah Ali Imran ayat ke-19. Okay, anda tak baca ayat dia sebab susah nak baca ni. Sebab nak baca ni ada beberapa baris yang hilang. Tak apa lah, nanti boleh buka surah Ali Imran ayatnya 19. Kami semua baca. So sini adalah sabar keluar tu. Afiq. Okay, tak apa. Ni maksud dia apa? Maksud dia tentang sesungguhnya agama tu apa? Ad-din lah, Innad-din sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah siapa yang kufur, ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Okay. Embed, asal ada embed sini. Ni betul-betul ambil daripada Google ni. Okay. Surah yang ketiga selepas surah Al-Baqarah dan juga Al-Fatihah. Dan ayat surah ketiga lah. Ni juzuk yang ketiga keempat ni tu lah. Permulaan juzuk ketiga keempat. Betul. Juzuk tu. Okay. Sini Allah sebut lah. Dah sebut itu Islam. So agama lain automatik
sampai hilang terus. Sebenarnya sebelum Islam datang, semua agama yang disampaikan oleh Rasul dia datang tu adalah agama Islam juga. Cumanya dia tak macam betul-betul Allah iktiraf lah terus jadi Islam. Bukan kata pegangan-pegangan sebelum tu semua salah, tidak. Diorang ada solat jerah and so on. Dan semua tu adalah untuk mengeksekusi Allah semua kan. Kita tahu Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya lah hamba budak Allah kan. Macam nama kita adalah Abdullah. Sama lah maksud dia. Abdullah tu bahasa Arab. Israel ni bahasa kaum tu lah. So jadi Israel. Tapi sekarang ni Israel tu agak dicemar. So dia menjadi satu ikon pula untuk satu macam musuh. Tu agak keliru situ. So sebelum tu agama Islam ada. Cuma dia tak diiktiraf dan diberi nama terus sebagai Islam. Salam ataupun sejahtera. Agama yang sejahtera kan. So kat sini ada dua musuh kita yang utama itu Yahudi dan juga Nasrani. So musuh lain macam Buddha, macam apa lagi? Banyak kan? Buddha dan so on. Agama banyak-banyak agama kat Malaysia, dekat dunia ni. Tapi kenapa Allah sebut Yahudi dan juga Nasrani? Ini kena further dalam lagi lah. Kalau kita nak tahu tentang perbandingan agama, banyaklah kita kena tengok YouTube lah. Tengok YouTube tu salah satu cara tapi agak membahaya sebab kita tak ada sumber yang betul. Better kita ada satu ustaz yang faqih di bahagian perbandingan agama ni ataupun at least dia tahu tentang bahagian akidah lah. Sebab dia berbanding dengan akidah and akidah mukhli akidah. So kenapa Yahudi dan Nasrani yang disebut, kenapa tidak agama lain? Ini yang sebutnya. Kita tak boleh mentadabur Al-Quran dari segi bahasa saja kan. Nanti ni bahasa Melayu ni pun dia tak sempurna kan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada banyak bahasa lagi yang tersirat atau tersedik gitu. Sebab tak nak habiskan masa kat sini, so nak teruskan kepada cuma ayat ni kita nak permulaan untuk petang ni adalah menunjukkan bahawa kita kena buang lah ideologi lain, kita kena buang dah pegangan-pegangan lain yang ada dalam diri kita ni tentang selain dari Islam. Kita kena pegang terus Islam tu. Dan sikit banyak ambil terus. Sebab apa? Sebab Allah tetapkan kita punya pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kita akan follow Quran dan juga sunnah, betul. Sini Quran sudah sebut yang agama yang terbaik adalah Islam sebenarnya. So jangan kata selain benda tu lah. Nanti follow Siti Kasim kan. Wallahu a'lam. Okay, baik. Okay, tadi tentang surah Ali Imran ayat ke-9. Sekarang kita masuk tentang pembacaan ataupun perbincangan tentang hadis. Ni hadis kelima. Hadis kelima ni daripada kitab mana? Dia kan hadis 40 kan ada banyak. Ada Imam Nawawi and so on. Kan? Ini saya ingat Ana Fahmi Azam. Fahmi Azam. Betul. Tak nak buka dia. Dia punya nota di sini. Betul. Ahmad Fahmi Zamzam. Okay. Yang disusun oleh Ahmad Fahmi Zamzam lah. Okay, hadis kelima ni berkaitan dengan golongan anti hadis. Nabi awal dah pesan. Bukan pesan lah. Dia dah kita tahu lah. Yang akan ada bersendat. Ni kita baca terus lah. Daripada Miqdam bin Maqdi Karibah radhiyallahu kata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba suatu masa di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas kakinya, disandar atas kaki. Lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku, yakni hadis Rasulullah SAW. Maka ia berkata, pegangan kami dan kamu hanyalah kitabullah sahaja. Ini betul-betul anti hadis tu lah, dipegang Quran je. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan dan apa yang diharamkan diharamkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab setiap gerak-geri, setiap kata dan setiap perbuatan tu itulah kerana dia berlandaskan wahyu. Dia tak ikutkan nafsu. Nafsu ni sendirian atau berdiri sendiri, tak. Dia berlandaskan wahyu. So bukan kata Nabi tu Allah, tak. Bukan begitu. Itu lain tu. Dia nak kata Allah abaikan Allah.
Nabi ni dia punya penyampai. Orang yang membawa. Sebab ya kita tahu Quran dia manual ataupun technical ataupun textbook yang mana kita boleh baca tapi tak berapa faham sangat. Dia macam satu ayat yang kompleks yang kita perlu huraikan dari segi apa? Dari segi perbuatan, dari segi huraian yang lebih lanjut, dari segi perbahasan. So kat sini datang yang satu susuk Nabi yang diberi nama Ahmad yang bawa kita membincangkan tentang Al-Quran ni lah. Itu yang menjadikan dia sebagai Al-Quran diberikan pada dia. Dan dia pula yang menghidupkan Al-Quran itu sebenarnya. Okay. Ni hadis riwayat Abu Daud. Okay, baik. Itu sedikit sebanyak tentang inti hadis. Untuk sekarang ni ramailah. Dekat Malaysia ni pun makin melambak, makin naik pula tentang anti Netwariah. Bukan anti vaksin, itu lain. Anti vaksin lain. Anti ulama. Itu. Sebab apa? Sebab ulama ada yang bukan anti vaksin. Dia macam sebelum ni waktu PKP yang untuk melarang orang keluar keluar tempat tu lah. Itu pun awal-awal dulu bising. Dan waktu raya tu pun ramai yang kutuk mufti wilayah. Betul lah. Mufti lah wilayah di Selangor. Yang katanya tak haram kalau keluar waktu raya kan ataupun balik. Cuma sekarang naik sampai 8,000 kan. Itu salah satu bukanlah kata tapi dari segi kita itikad kita tu adakah kita percaya atau tak terpulang masing-masing. Adakah kita nak sebut tentang ini sebab manusia punya kerja ataupun sebab Allah yang memberi ataupun nikmat Allah lah yang akan mengiyakan. Kalau nak jadi kan. Atas sebab apa? Atas sebab kita sendiri. Sebab kita lalai. Tapi anda tengok kat Twitter ramai yang menyalahkan hashtag kajian gagal kan. Tapi ada juga yang menyatakan sebab kita sendiri, sebab kita yang tak nak ikut golongan ulama. Yang mana daging ulama ni sangat beracun. Kalau kita lawan kata ataupun kita paling tanpa sebab, tanpa kita ada ilmu pun agak bahayalah. Okey, baik. Itu semasa lah. Okey, baik. Kita masukkan Islam. Apa itu Islam? Semua ni ana rasa entum dah dapat faham dengan sedikit sebanyak waktu CTU itu. Kenapa jangan sebut CTU, tak sebut PI ataupun Pendidikan Islam? Sebab Pendidikan Islam dulu macam mana sebenarnya, waktu Pendidikan Islam mana tak ingat langsung apa yang dibincangkan. Sebab apa? Dalam Pendidikan Islam tu, dia muatkan banyak apa Islam tu. Maksudnya ada yang akidah, ada ibadah, ada hadis, ada Quran, ada akhlak. 5 benda itu. Ada sirah. Dalam masa setahun kita belajar semua benda. Sebenarnya tapi kalau kita timbal balik ataupun kita kaji balik apa kita belajar pendidikan Islam sejak darjah 1 sampai dah tingkatan 5, semua tu adalah menutupi apa yang patut dibaca oleh mukallaf ataupun orang awam macam kita lah, tentang sifat 20, tentang berapa bilangan Nabi, berapa banyak buku Islam, buku iman, dan perbincangan tentang beberapa ayat Quran untuk mendalami lagi tentang akidah dan juga ibadah. Sebenarnya kalau kita betul-betul, dia dah mencakupi lah. Tapi sebabkan kita belajar tu sebab kita just pergi sekolah, balik sekolah tanpa ada tujuan, tanpa ada satu matlamat ataupun satu goal lah. Setiap kita sebut waktu awal dulu halakah, kita masuk sini sebab kita nak ada tujuan untuk naikkan iman kita. Tapi tak, waktu sekolah tak. Kita datang pergi sebab nak main dengan kawan, nak main kerja-kerja, itu. So sebenarnya kita dah, kalau kita buka balik buku sekolah adik kita, ataupun kalau ada simpan beli buku sendiri, wah mantap lah, tak nak beli buku Mahathir. Mahathir kan kasih buku free, tak nak, dia beli buku sendiri. Wah mantap lah. Mana cepat. Asyik tak ada lah, semua pakai buku free ni. Kecuali hilang lah, dia akan beli. Ataupun koyak. So bila kita buka balik, sebenarnya kita dah belajar. Semua kita tak dapat recall atas sebab tadi, sebab kita dah mind block awal-awal. So kat sini kita, alhamdulillah Ana pun dia buka luar makin gelap nak hujan. Nampak tak? Nampak kan? Tak nampak lah muka lampu. So kat sini kita bincangkan lebih, tapi secara simple lah. Okay, apa itu Islam? Islam ni adalah salam.
Salim, bukan Salim Allah Salim dah meninggal. Okay, yang bawa masuk kesejahteraan, keamanan and so on. Islam berasal dari perkataan Arab, Salimah. Ni root word dia, bermaksud kesejahteraan. Itulah agama, ad-din tu bukan dari segi agama, itu segi kehidupan kita. Ada orang kata apa? Way of life. So kalau kita bincangkan bab tentang Islam ni ataupun tentang apa-apa term dari segi Islam, kita akan bincangkan segi bahasa dan juga segi istilah. Tadi istilah lah ataupun ditranslate kan sebiji dari kamus Dewan Bistari, tak tahu. Takkan pakai Dewan Bistari kan, tu Melayu. Okay, bahasanya ataupun apa yang kita boleh terbitkan daripada Salimah ni iaitu taat, menyerah, damai, aman dan tidak ada kecacatan. Ni bahasa lah dari segi kita translate kan, dari macam makan tu apa? Itu. So sini ada satu ayat surah An-Nisa 125. Siapa yang menghafal dan boleh baca tanpa baris ni dipersilakan. Kalau nampak lah. Wa ihsana dina. Wa mahsana. Apalah. Waman, yang ingat daripada waman je, dan siapa. Okay, dan siapa yang lebih baik dinnya ataupun agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahhu dirinya kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti din Ibrahim dengan hanya cenderung kepada Allah. Anda tak dapat huraikan sebab anda bukan ahli Quran yang lebih mendalam. So kita boleh ulang balik bacaan ni untuk kita dapatkan lagi sekali, kemungkinan dapat satu lintasan ilham dan Allah kasih kita sebab kita baca maksud Quran. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Sini maksudnya Allah menyoal lah. Sebab di ayat ni ada sambungan di sini kat depan tu. Sebab tak nampak berstudy. Dan Allah tanyalah, antara kamu ni apa yang agama ni lebih kuat? Lebih daripada orang yang menyerahkan. Maksudnya orang menyerahkan Allah 100% lah. Dia menyerahkan diri dia terus. Sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti din Ibrahim dengan hanya cenderung kepada Allah. Dia cenderung kepada Allah. Dia hanya nampak Allah saja. Allah jatuh. Allah ni macam ayat kita. Dia salah. Okey, baik. Okey, dari segi istilah. Berdasarkan ayat di atas, Islam diartikan sebagai penyerahan diri kepada Allah dengan seikhlas hati. Okey, baik. Islam menjamin kesejahteraan kerana antaranya pada dasarnya agama Islam diturunkan sesuai dengan fitrah dan Islam dan sifat semula jadi manusia itu sendiri. Islam membenci sebarang perbuatan yang melampaui serta berlebihan. Islam menghalalkan perkara yang baik dan mengharamkan segala yang keji. Semua yang positif tu Islam, yang tak positif tu tak Islam lah. Tunduk dan taat. Tunduk dan taat. Patuhlah. Islam yang diredai oleh Allah adalah Islam, dan Islam yang melahirkan penyerahan diri kepada Allah, melahirkan ketaatan dan ketundukan hamba-Nya serta reda berhukum dengan kitab Allah dalam semua urusan hidupnya. Agak panjang ayat ni. Basically sama dengan maksud istilah ni. So sini kita bincangkan apa tu sisi khusus Islam tu sebenarnya. 5.5. Okey, ni 5 saja. Okey, 5 ni kalau sahabat-sahabat ingat waktu CTU ataupun orang tahu tanya saya waktu ketiga Islam tak ajar mana. Okey, sabat dan mununah, wal mununah, waqiyah, rabbaniyah, inqilabiyah dan juga sumuliyah. Di sini siapa ingat maksud dia? Ayo. Okay, Syah, senyum. Okay, Ana tasrik kat sini je lah. Okay, sahabat tu macam apa? Macam ni dia kekal ataupun teguh, dan murunah tu anjal. Itu. Waqiyah ni wakil tu setempat. Waqiyah ni maksudnya dia macam bertempat lah. Akan bertempat. Maksudnya dia kena bertempat. Itu lah. Ni anda punya bahasa lah. Itu. Anda nak ingat waqiyah ni, ingat wakil. Okay, inqilabiyah. Inqilabiyah ni dia lahir di atas kejahilan. Maksudnya dia tak boleh jahil atas Islam.
Sebenarnya Islam ni datang untuk menghilangkan kejahilan. Macam mana kita diceritakan tentang syirah awal-awal dulu untuk tentang Arab, kejahilan Arab dulu. Itulah inqilab. So muliah ni apa dia? Ni keseluruhan. Keseluruhan macam mana? Dari segi akhlak, dari segi adab, dari segi peraturan, dari segi ekonomi, semua. Okay, Rabbaniyah ni, ni Tuhan bersifat ketuhanan ataupun bersifat ketuhanan ataupun ada punya, ada empunya, ada sesuatu yang kita boleh punya. Okay, kita bincang ke? Lepas okay, Rabbaniyah. Dibincangkan Rabbaniyah yang mana agak besar di sini, macam menumpukan ayat pertama kan, macam tumpukan yang ni dulu. Okay, Rabbaniyah berasal daripada kalimah Rob. Rob ni Tuhan ataupun Rob Tuhan. Allah yang maha pentadbir lagi maha penentu. Islam didatangi oleh Allah, manusia hanya sebagai pelaksana segala ketentuan yang telah ditetapkan. Saya sebut tadi, kita sebagai penggerak, pekerja. Saya nampak anak kan? Saya nampak lampu lah. Sekejap Wah, nampak kan? Okay, dua bahagian Rabbaniyah. Dua bahagian apa tu? Dari sudut matlamat dan juga sudut manhaj. Manhaj ni macam syllabus lah. Syllabus tu. Okay, dari matlamat dan tujuan. Matlamat terakhir kita adalah untuk mendapatkan keridaan Allah ataupun kita sebut bahasa Arabnya maudhatillah lah. Okay. Semua skop dalam Islam sebagai akidah, muamalah, semualah adalah bertujuan untuk menyiapkan manusia sebagai hamba Allah yang semata-mata. Okay. Okay, lepas tu Rabbaniyah dari segi sudut manhaj dan sudut sumber, dia bersifatkan bersumberkan Al-Quran dan juga sunnah lah. Manhaj kan maksudnya adalah satu macam syllabus ataupun satu alur pendidikan ataupun perangai kita. Maksudnya ada sumber lah. Di mana siapa yang hadis Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua benda kan. Al-Quran dan juga sunnah aku. Okay, Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai pelbagai keistimewaan, antaranya ialah ada adalah kesempurnaan dan tiada sebarang kecacatan. Sanjung dan dihormati oleh penganutnya. Okay, nak tanya. Islam amat disanjung dan dihormati oleh penganutnya. Tapi kenapa ramai yang macam menjatuhkan? Di sini sebut Islam amat disanjung, dihormati oleh penganutnya. Tapi kenapa kita nampak makin ramai yang berbolak-balik? Sebab tak hayati Islam dengan betul. Tak hayati Islam betul. Okay, nice. Itu main point yang sangat padu lah. Berbalik pada penggunaan tadi tentang pendidikan Islam kan. Saya dah sebut tadi, kita belajar pendidikan Islam tu untuk apa? Untuk itu dia, kita just belajar sebab dia adalah salah satu syllabus ataupun subjek yang perlu ambil waktu sekolah. Begitu. So maksudnya jalan sistem pendidikan kita ni gagal lah dari segi kerohanian ataupun dari segi untuk Rabbaniyah ni. Segi rohani ni memang gagal lah. Tapi dari segi akademik maybe lah ada yang dapat full A, ada sampai keluar negeri and so on. Tapi dari segi kerohaniannya agak lemah lah situ. Sebab kata guru Ana dekat Perak tu, Tunggu Sidi Adno. Okay, dia sebut apa? Dia sebut dia sebut lah, anak boleh sebut Ustaz Sakir Nasuha. Dia sakit, anak suka. Tak ada tiba nak claim kan. Dia suka hati je, tak ada ni. Sebab lebih Ustaz Sakir ni dia dulu akademik. Dia seorang dulu dia dapat kerja sebagai engineer lah. Tapi tiba-tiba dia dapat ilham ataupun dapat bukan wahyu lah. Dia maksudnya dapat hidayah. Dia kembali balik. Dia mengaji balik Quran, mengaji Quran, mengaji agama dengan Tunggu Sidi Noh bertahun-tahun. Lepas tu dia menjadi orang yang hebat lah sekarang ni. Apa dia kata? Dia kata orang sains, siapa sains ni?
Afiq, ISIS. Akisha, siapa saya ni? Itu. Saya semua belajar sains kan. Okay. Orang sains ni, patutnya dia yang paling dekat dengan ketuhanan. Sebab apa? Sebab dia tengok alam. Dia tengok bunga kat belakang Akisha tu. Tak evil. Kena juga. Sebab dia dekat, yelah. Dan dia boleh membuktikan kebenaran Quran tu sendiri. Tapi macam mana? Kenapa ramai tak macam tu? Maksudnya tak ramai yang menjadi apa yang guru yang nak sebut. Sebab penghayatan tu. Ataupun satunya lah hidayah lah tak dapat. Tapi kita salahkan hidayah. Kan? Hidayah tu baik orangnya kan. Ibu. Okay, sumul. Tadi adalah Rabbaniyah. Ini sumul. Hilang. Sudah. Okay, sumul ataupun maksud keseluruhan, lengkap, sempurna. Okay, ruang lingkup Islam ni mencukupi keseluruhan aspek kehidupan manusia dari segi kecil-kecil urusan sehingga sebesar perkara. Hatta ilmu ain yang kita perlu belajar, baik fardu ain yang kita perlu belajar adalah tentang salah satu untuk kita menjaga hadas lah ataupun membersihkan diri. Kan? Dan untuk kita uruskan kita punya wuduk, kita uruskan untuk solat nanti, tempat solat kita, kebersihan badan and so on. Nampak? Kecil dia. Tapi Nabi pun sangat menjaga lah. Contohlah, Nabi kalau kata qasidah tu dia suka bersiwak. Kan? Bersiwak selalu. Tu menjaga kesihatan. Kecil je. Pahala pun kita buat tu sebab kita ikut Nabi, kita dapat pahala Nabi. Dan kita dapat kebersihan diri kan. So dua pahala itu dan juga kebersihan kat diri sendiri kan. Nak sebut kata benda yang kecil-kecil ni pun dipandang. Hatta nak kasih duit kopi pun tak boleh. Walaupun duit kopi ni belakang tabir kan. Orang tak tahu pun ada duit kopi atau tak. Maybe ada duit Milo tak ada. Tapi tak boleh. Sebab dia menjaga integriti. Maksudnya dia agak macam tadi kembali pada Islam tu sendiri, iaitu bersifat kesejahteraan, sempurna. Okay, perbandingan antara undang-undang Allah dan undang-undang ciptaan manusia. Okay, kalau kita selalu baca sebelum tidur tentang Al-Mulk kan. Al-Mulk maksudnya apa? Kerajaan ataupun undang-undang Allah lah. Situ ada cerita tentang burung and so on. So nanti boleh lah. Sambil baca tu satu-satu kita tadabbur surah Al-Mulk tu. Tak ada alasan pun untuk tidak baca Al-Quran kan. Okay, undang-undang Allah mengambil kira unsur akhlak dalam semua aspek kehidupan. Okay. Tapi kalau undang-undang manusia dia just nampak apa yang nampak ke. Dia tak sebab ilmu dia berdasarkan pada ilmu. Ini sebab undang-undang ni berdasarkan ilmu kan. Manusia punya ilmu makin dia sebab dia tak banyak terus, dia kena belajar, dia kena keep learning, keep mengkaji. Dan dia baru tahu yang undang-undang sebelum tu tak boleh pakai untuk zaman tu. Maksudnya dia tak betul-betul sesuai lah. Tak waqiah, kita masuk waqiah. So dia kepada ilmu lah, lebih kepada ilmu. Sebab Allah dah tetapkan, dia tahu lah apa yang limit kita and so on. Tapi kita kalau kita tetapkan, contohlah kita tetapkan laptop kita ni something, tapi tak tahu betul-betul limit dia macam mana kan. Kita kena kaji lebih tu baru kita dapat. Itu segi mana yang kita sendiri. Bukan cerita lah, kita just mau ubah cuba. Kita tak ada kuasa mencipta dia adalah engineer, bahaya ni. Jangan ada perasaan untuk mencipta. Ini satu ideologi ke lah. Takut nanti bermain akidah. Okay, menjadikan konsep ada S ni dihilang. Konsep Okay, konsep matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi memang kepada contohlah mencuri kan. Kat sini mencuri kita kaji lagi, kaji. Instead of kita terus hantam dia bulat-bulat macam apa yang berlaku kat Korea, di mana kalau walaupun dia just nak selamatkan adik dia daripada dirogol, dia terpaksa pukul perogoh tu. Tiba perogoh tu nak mati. Yang masalahnya orang yang memukul tu, bukannya orang yang mati tu. Itu. Sebab dia membunuh instead of nampak? Dia macam ada konflik lah. Agak tidak adil. Maksudnya adil sini tak diletakkan tempat yang betul lah. Okay, baik.
Okey, kita masuk waqiah. Iaitu mengikut suasana ataupun tempat. Dia kena tempat lah. Kena gaya. Gitu. Paling senang nampak sini fatwa lah, fatwa. Okey, fatwa susah agak. Kan susah lah, ni mana nampak. Okey, yang paling senang kita nampak lagi manhaj. Manhaj pula. Manhaj lain. Mazhab. Kat Malaysia ni mazhab apa kan? Apa yang kata mazhab kita campur-campur. Pakai pilih je, kita ambil. Tak, kita dah ditetapkan untuk keseluruhannya kita gunakan ambil mazhab Syafi'i kan. Walaupun mazhab Syafi'i tu taklah 100%. Kita tengok balik banyak jugalah. Tapi kita ikut balik pada fatwa setempat. Dapat dia mulakan balik kepada suasana tu. Walaupun kita gunakan manhaj ataupun manhaj lagi, mazhab Syafi'i, tapi ada kita punya mufti dia nampak something yang perlu dia ubah, kena ubah, diambil dan juga tak diambil and so on. And contoh nak ikut mazhab Syafi'i, tak boleh lelaki macam ni. Lelaki kena duduk semua. Lelaki kena duduk semua. Kalah perempuan. Kalau perempuan, lagi lah tutup semua terus. Tak nampak apa benda. Tak tahu dia perempuan ke batu ke kayu ke tak tahu. Itu. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i dia pemalu orangnya. Dia amat menjaga bab aurat. Itu kalau kita betul-betul nak kita mendalami lah, lebih dalam lagi. Tapi bagi kita mukallaf ataupun orang awam ni tak perlulah kalau kita tak ada kepentingan untuk mendalami terlebih kan. So kita just setakat yang mampu. Kalau kita nak jadi orang yang memberi, tak menyampaikan, diharuskan dibenarkan. Baik. Jadi ini inqilabiah, seperti yang disebut tadi tentang kejahilan. Maksudnya dia akan iaitu menegakkan Islam atas keruntuhan kejahilan. Maksudnya kita start FPT, UiTM ke USM ke sekolah menengah, sekolah rendah, dia kena ada juga satu institusi keislaman. Kita ada apa? Kita ada Yadim, ada PMH, kita ada banyak lagi. Tarbiyah Sentap pun pembina. Pembina dekat UiTM Salah tu banyak je. Antara salah satunya lah PMH lah. So kita menegakkan Islam tu atas kejahilan. Kat sinilah timbulnya kita punya amar ma'ruf nahi munkar and so on. Perlu ada. Dan untuk menetapkan, untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar ni, dia kena ada satu dari segi organisasi yang kukuh, dia kena ada percaturan yang cantik, dia kena ada kuasa. Orang awam dia tak boleh nak bagi kuasa. Sebab apa? Sebab dia tak ada kuasa. Tapi kalau orang, contoh menteri, dia ada kuasa, dia boleh melarang orang ataupun dia boleh menyuruh orang. So itu kepentingannya kita dalam satu organisasi yang tinggi ataupun ada kuasa tu. Bukan kata Islam tu gila kuasa, tak. Kita Islam tak memerlukan kuasa because itu terbalik. Dia kena menalami lah. Tidak boleh gabung. Okey, tidak boleh bergabung dengan sebarang dasar selain Islam. Okey, yang ni pun tak boleh bergabung antara yin dan yang. Kita belajar Cina kan, yin dan yang, antara yang baik dan jahat. Okay. Tapi yang ni diorang gabung je. Jadi kuasa lah, jadi apa, Loyi dalam ML. Tiba ML pula keluar. Okay, ini sahabat dan menunah. Ni tajuk last. Tajuk last untuk tajuk ni. Itu sahabat dan juga menunah, iaitu tetap dan juga anjal. Okey, apa tu tetap, apa tu anjal? Maksudnya prinsip dia kekal. Prinsip dia adalah untuk yang baik itu baik, yang jahat itu jahat. Dia kekal. Tapi pelaksanaan macam mana pelaksanaan dia? Maksudnya yang diberikan satu hari adalah solat. Solat tu wajib. Kok mana pun akan buat. Sakit ke, mati dia memang tak boleh dah. Kan? Sakit ke, tak sakit ke, tapi kena buat juga. Kan? Kecuali haid lah, haid dia diberikan solat tu tak kena ganti dah. Tak ingat. Tapi puasa kena ganti kan. Untuk solat macam tu lah kita boleh nampak. Tapi pelaksanaan dia kita boleh ada satu diberikan futsal. Boleh jamak, boleh kosar, boleh kalau tak larat, betul-betul tak larat, ya betul-betul tak larat lah. Tekankan minta sikit je, alamak mak sakit kaki mak. Okey tak apa, solat duduk, solat baring.
lain ni. So sini nak tunjuk yang ni salah satu contoh lah bukan solat. Sama lah dengan keadaan semasa yang tak vaksin. Prinsip dia sama, itu kita kena kembali pada Islam. Pada Islam ni sebab sejarah dulu atau sirah dah ada dah, tapi tu ta'un lah betul tu, ta'un eh? Tak ingat. Ta'un setahun. Okey. Yang mana kita tak boleh keluar satu tempat untuk tu. Okey, tu. So yang tu kita masih kekalkan, tapi ada juga lah. Tapi sebabkan oleh perasaan maybe diorang kerja luar and so on, perlukan untuk menghantar untuk 6.6 nanti kan. Buka kan. 66. 666. Semua tu ada illuminasi tiba. So siapa yang nak beli buku tu boleh Roger. Tiba Roger buku pula. Buku Izzati Alia. Betul lah Fadil. Idola. Kau tak tahu? Tadi tak follow TikTok ni tiba. Okey. Sebenarnya taklah Islam tu kejam, tidak. Cuma kita yang kejam dengan, maksudnya kita yang kejam, kita yang kejam Kristianian. Macam apa yang satu doa tu, doa Nabi, yang mana kita ni yang menzalimi diri sendiri. Gitu. Macam gitu. Okey. Baik, ini tajuk Islam sebagai adil lah ataupun dalam hidup. Basically semua ni adalah teori ataupun term-term yang sebenarnya kita dah Islam dah. Betul. Kita dah Islam sejak contohlah 20 tahun lepas, 30 tahun, 20 tahun lepas lah selalunya. 30 rasanya siapa itu lagi Biana. 30 Okey. Tapi kita bila kita diislamkan waktu tu Islam, kita diazankan ataupun diazankan lah semua muslimin kan. Diazankan waktu kita bayi pada 20 tahun lepas. Adakah betul-betul kita Islam ataupun kita just mewarisi? Tak ada pun kalau tu boleh darah masih lagi merah. Tak ada keluar alif dalam hal, tak ada. Kecuali Allah kasih lah kan. Kalau iman dah kuat lah. Kalau kita kita tak ada apa. Nak kasih darah untuk derma pun tak boleh sebab kadang-kadang ada masalah lain. Nampak? Itu dari segi darah. Adakah ada Islam? Tak ada. So Islam tu kat mana? Bila kita betul-betul kenal Islam? Alhamdulillah lah, Allah dah kasih kita satu jalan iaitu untuk kita kenal. Sepanjang hidup kita ni kita ada tazkirah. Maksudnya sepanjang kita hidup ni kita dengar kat TV banyak-banyak. Tanya ustaz, forum perdana, banyak tentang ilmu-ilmu ni. Tapi adakah betul-betul kita dapat tangkap atau just go with flow ni? Just masuk, tak diserap. Dia macam span lah. Masuk tapi kekal je, tak ada apa pun. Air tu boleh kering balik esok. Dia tak menangkung. Dia membiarkan terus. Tapi alhamdulillah ini Allah dah kasih taufik dan hidayah. Taufik tu bukan nama presiden PMH, itu taufik lain. Taufik tu adalah satu jalan, hidayah adalah satu macamnya ilham lah. Kita kena minta dua-dua ni. Kita tak boleh minta hidayah je. Kita tak boleh minta perempuan je, tak ada. Kita kena ada juga taufik. Maksudnya diorang ni partner kata. Kalau kita dapat hidayah je, tak ada dah dapat hidayah. Allahu Akbar. Aku tak solat lagi dan tolak. Aku tak baca Quran lagi. Apa? Bagi tanya. Okey. Waktu ni kasi. Okey baik. Macam kita tahu lah, saya sebut tadi, contohlah kita sedar yang kita tak baca Quran lagi. Kita sedar kita tak salawat lagi hari ni, tak zikir lagi. Tapi kita sedar lah, kita ada hidayah kan. Tapi kita tak ada taufik, kita tak ada satu kekuatan untuk menggerakkan. So alhamdulillah lah, kali ni kita ada yang ruang masa ni, walaupun masing-masing ada lagi sibuk yang hal lain. Lagi 20 minit lagi sahabat kita akan solat maghrib pula. Nampak? Kita kangen masa. Dalam 2-3 hari lagi nak masuk week 9, nak kena hantar macam-macam. Tak sedar. Sekejap pun. Anda fikir sedang nak buat 2 kali.
Terus sini lah. Tu lah saya sebut tadi. Dia alhamdulillah lah Allah kasih. So lepas ni dalam solat antum dia bersyukur banyak-banyak. Tapi tu ingat lah nama-nama syukur kan. Ingat nama-nama. Jadi sebab diberikan kekuatan dan juga peluang dan ruang untuk kita hadir dan juga kita walaupun benda ni dah tahu. Maybe sebabkan benda tahu ni kita buat tak endah. Tapi dia datang ni Allah kasih ilham lagi untuk kita serapkan dalam badan kita. Oh rupanya sini sebenarnya. Oh macam ni. Rupanya sebelum ni aku fikir macam ni. Sebenarnya sila kasih tak payah follow dah. Macam tu. Sajak pun sekarang dah senyap kan. Alhamdulillah. So tak payah follow sajak yang tu nak murtad tu and so on. Alhamdulillah lah. So disebabkan oleh lelaki antum ni nama syukur. So antum kena banyak syukur lah. Gitu. Okay baik. Ni kalau dari segi tajuk ni Ana rasa dah huraikan sikit sebanyak. Okay, Ana buka pada antum untuk bincangkan ataupun ada persoalan ke. Tiba ada persoalan. Macam Ana ni Ustazah. Ustazah lah. Ustazah tu. Ana start sharing Okay baik. Ada beberapa soalan tak tentang tajuk